Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Din Hafiz bin Ahmad Nadri, wakil pelajar daripada Universiti Tun Hussein On, Malaysia. Okey, pada hari ini saya ingin menemu ramah beberapa orang guru kaunseling Kolej Vocational di Malaysia. Temu ramah ini dijalankan secara atas talian atas kerana faktor pandemik COVID-19. Jadi dengan adanya bantuan teknologi yang serba canggih ini memudahkan saya menghubungi beberapa orang guru kolej vocational di Malaysia. Nama saya Sharifah Nurul Aisyah binti Said Nazri, mewakili guru kaunseling Kolej Vocational Rompin. Saya Muhammad Zul Kamal bin Dahlan, mewakili guru kaunseling Kolej Vocational Kuching, Sarawak. Saya mewakili guru bimbingan dan kaunseling bagi Kolej Vocational Batak. Saya Nur Syazani Atira selaku guru kaunseling di Kolej Vocational Balik Pulau. Saya Muhammad Azhar bin Syafiee, cikgu dari Kolej Vocational Sepang. Salam sejahtera. Saya Marlini, guru kaunselor daripada Kolej Vocational Kudat Sabah. Okey, sebelum saya menemu ramah ataupun saya masuk kepada bahagian sesi soal jawab, ingin saya berkongsi sedikit apakah yang saya akan bertanya kepada guru-guru kolej vocational. Jadi isu ataupun masalah yang saya bawa pada hari ini adalah mengenai isu dan masalah pelajar kolej vocational di Malaysia. Seperti yang sedia maklum, pelibatan golongan muda ataupun para pelajar dalam kegiatan salah laku, terutamanya disiplin, merupakan perbuatan yang perlu dilihat secara serius oleh semua pihak. Jadi gejala tersebut boleh memberi impak yang negatif terhadap masyarakat dan negara sekiranya kita tidak tangani dengan segera secara berkesan pada peringkat awal. Memandangkan isu-isu seperti ini sering hangat diperkatakan oleh masyarakat sekarang. Jadi bersama saya pada hari ini ialah Cikgu Sharifah daripada KV Rompin. Okey cikgu, isu kejayaan ni boleh dikatakan tidak sinonim lagi lah, tidak asing lagi bagi para pelajar kolej vocational. Jadi bagaimanakah isu kerjaya boleh menjadi masalah kepada para pelajar KV di Malaysia dan apakah penyelesaian bagi isu ini? Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Saya akan mengulas sedikit tentang isu pelajar kolej vocational, iaitu isu kerjaya. Di mana seperti kita tahu, pelbagai spekulasi yang melanda pelajar kolej vocational tidak lupa juga dan tidak lari juga daripada isu kerjaya ini. Di mana kita sering dengar bahawa pelajar ini adalah pelajar kelas kedua yang tiada harapan untuk bekerja, dan mereka ini juga terkenal kerana kolej vocational kebanyakannya tidak mendapat pengiktirafan daripada MQA. Namun mereka sebenarnya ada peluang untuk berjaya. Antara faktor dalam isu kerjaya yang terpalit kepada pelajar kolej vocational adalah tahap kesediaan mereka sendiri, di mana sepatutnya pihak kolej vocational menyediakan latihan dan bimbingan yang mencakupi atau meliputi kesemua aspek yang diperlukan oleh pihak industri, yang membuatkan pihak industri berminat untuk mengambil pelajar kolej vocational ini sebagai pekerja mereka. Yang kedua adalah kebanyakan daripada pelajar kolej vocational kurang dari segi tahap soft skill dan juga international skill, seperti bercakap dalam bahasa Inggeris lah. Jadi sepatutnya pihak yang berwajib mengambil rasional dan mengambil inisiatif untuk membantu pelajar-pelajar ini bagi membolehkan mereka dipandang tinggi oleh pihak industri, di mana mereka ini sebenarnya ada kemampuan yang mereka sendiri tak dapat nak tonjolkan tanpa bantuan daripada pihak kerajaan ataupun pihak berwajib itu sendiri. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Sharifah. Seterusnya saya akan bertanya pula kepada Cikgu Zulkamal. Okey, beliau merupakan seorang guru kaunseling di KV Kuching, Sarawak. Okey, Cikgu Zulkamal, apakah faktor-faktor lain yang menyebabkan para pelajar mengalami masalah keuangan dan bagaimanakah cara untuk menyelesaikan masalah ini? Terima kasih kepada moderator atas pertanyaan itu tadi. Saya ingin membincangkan isu
kewangan dalam kalangan pelajar-pelajar kolej vokasional. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku. Pengurusan kewangan pelajar tidak dilakukan dengan betul. Isu kewangan ini mula berlaku apabila seseorang itu tidak dapat menentukan barang yang hendak dibeli itu adalah satu keperluan ataupun satu kehendak. Kebanyakan pelajar banyak menghabiskan wang mereka dengan perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Contohnya, membeli baju, menonton wayang dan sebagainya. Cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan berpandukan teori bimbingan dan kaunseling, iaitu teori perlakuan. Teori ini amat sesuai digunakan dengan pelajar yang ingin menjadi baik ataupun jahat. Contohnya, ia ingin melakukan pengurusan wang dengan betul. Teori ini juga menggunakan rantaian ABC, iaitu antecedents, behavior, consequence. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Zulkarnain atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Okey, seterusnya kita akan beralih pula kepada Cikgu Zalika. Beliau merupakan seorang guru kaunseling yang sedang berkhidmat di KV Matang, Sarawak. Okey Cikgu, isu ponting sekolah ni tidak asing lagi lah bagi para pelajar. Soalan saya, apakah faktor yang menyebabkan para pelajar sering ponting sekolah dan bagaimanakah cara untuk mengatasi isu tersebut? Okay, terima kasih kepada Saudari Muhammad Daniel atas soalan berkaitan dengan isu ponting sekolah. Okay, memang tidak dinafikan lagi isu ponting sekolah hangat dipertakan semenjak ini. Okey, antara isu yang terdapat di Kolej Vokasional Matang adalah isu ponting sekolah lah dalam kalangan pelajar. Okey, antara faktor yang mendorong pelajar untuk menjurus ke arah genjala ponting sekolah adalah disebabkan oleh sikap pelajar itu sendiri, di mana mereka tidak minat untuk belajar dan mereka merasa bosan untuk datang ke sekolah. Mereka merasa tidak ada kepentingan untuk menuntut ilmu. Okey, antara faktor lain adalah daripada ibu bapa, guru dan rakan sebaya. Okey, bagi membendung isu ponting sekolah ini adalah peranan ibu bapa itu sendiri dan peranan pihak sekolah. Okey, ibu bapa haruslah berperanan di mana mereka haruslah memberi bimbingan, sokongan moral kepada anak-anak, menyatakan bahawa menuntut ilmu itu adalah sangat penting untuk mereka. Okey, bagi kaunselor pula, mereka harus memberi bimbingan dan kaunseling kepada pelajar, iaitu klien mereka, dengan menggunakan teknik-teknik yang sedia ada, seperti menggunakan teori rasional emotif tingkah laku, di mana teori ini menyatakan bahawa seseorang individu itu boleh mengubah cara berfikir daripada tidak rasional kepada rasional, di mana pelajar akan sedar bahawa ponting sekolah itu adalah kesalahan bagi mereka. Okey, terima kasih Cikgu Zalika atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Okey, sekarang kita akan bergerak ke bahagian utara Semenanjung. Okey, di sini saya akan menemu ramah Cikgu Atira. Beliau merupakan seorang guru kaunseling di KV Balik Pulau. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya akan mengajukan soalan kepada Cikgu Atira. Okey Cikgu, seperti yang kita tahu, dadah ni satu jenis benda yang berbahaya kepada setiap lapisan masyarakat. Apakah faktor yang menyebabkan para pelajar boleh terlibat dengan penyalahgunaan dadah? Dan bagaimanakah cara untuk menyelesaikan isu ataupun masalah ini? Terima kasih panel Muhammad Daniel Afiq atas pertanyaan tersebut. Ingin menyatakan bahawa individu yang menggunakan dadah atas tujuan selain dari perubatan dianggap menyalahgunakan dadah. Antara faktor yang menyebabkan pelajar mengambil dadah seperti yang dilaporkan oleh Berita Harian pada 2 Ogos 2018, pengaruh rakan sebaya adalah faktor utama pelajar terjebak dadah.
Saya setuju dengan statistik yang diperolehi kerana apabila pelajar memilih rakan yang mengambil dadah, secara tidak langsung mereka lebih mudah terpengaruh untuk menggunakan bahan tersebut. Sebagai seorang guru kaunseling, dengan kata sepakat kami menggunakan dua kaedah untuk menyelesaikan pelajar yang menyalahgunakan dadah. Yang pertama ialah dengan teori terapi rasional emotif, di mana teori ini akan menekankan pemikiran, emosi dan tingkah laku pelajar untuk berfikir secara rasional apakah tindakan, apakah kesan dan akibat yang akan diterima oleh pelajar sekiranya menggunakan dadah pada jangka masa panjang. Selain itu, kaunselor juga akan memberi satu tugasan untuk dilaksanakan oleh pelajar untuk merangsang pemikiran rasional mereka. Dan yang kedua ialah menggunakan teori realiti, di mana teori ini menggalakkan pelajar membuat satu pelan tindakan untuk mengubah tingkah laku mereka. Terdapat 4 langkah yang akan diambil oleh pelajar dan juga kaunselor. Yang pertama adalah pelajar menyatakan kemahuan mereka untuk berubah ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah melakukan pelan tindakan. Apakah tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai kemahuan mereka. Yang ketiga adalah kaunselor akan menilai tindakan yang akan diambil oleh pelajar. Dan yang keempat ialah kaunselor akan menilai keseluruhan aspek dan melihat sama ada pelajar berada di landasan yang betul atau perlu mengubah pelan tindakan tersebut. Itu sahaja dari saya. Terima kasih Cikgu Atira atas perkongsian ilmu dan juga berkongsi dengan kami cara untuk menyelesaikan masalah ini. Seterusnya kita akan bergerak ke bahagian Semenanjung Selatan. Di sini saya berkesempatan untuk menemu ramah Cikgu Azhar daripada KV Sepang. Cikgu Azhar, setiap pelajar mempunyai latar belakang keluarga yang berbeza dan juga mempunyai latar belakang hidup yang berbeza. Apakah yang menyebabkan faktor sesetengah pelajar mempunyai masalah keluarga dan bagaimanakah cara penyelesaian bagi masalah tersebut? Terima kasih ke atas soalan yang diberikan oleh moderator, iaitu berkenaan dengan masalah keluarga. Keluarga merupakan satu institusi asas dalam masyarakat. Jadi, personaliti mereka terbentuk kerana mereka membesar dalam masyarakat dan keluarga tersebut. Berbalik pada soalan, antara faktor yang menyebabkan masalah keluarga, saya boleh bagi kepada 3. Yang pertama adalah hubungan antara keluarga. Yang kedua adalah tanggungjawab keluarga. Yang ketiga adalah pengamalan agama. Yang pertama adalah hubungan antara keluarga. Mungkin disebabkan pelajar itu tidak merasakan kasih sayang daripada ibu bapa, lalu mereka melakukan perkara-perkara yang negatif. Itu adalah kesannya. Jalan penyelesaian kepada isu ini adalah guru perlu menjalankan sesi kaunseling terhadap pelajar yang bermasalah tersebut. Dalam konteks masalah keluarga, guru boleh menggunakan 2 teori, iaitu teori perlakuan dan terapi rasional emotif. Teori perlakuan adalah satu kelakuan seseorang individu adalah berdasarkan pengalaman mereka yang lepas, dan terapi rasional emotif adalah latihan untuk berfikir secara rasional. Secara ringkasnya, isu keluarga ini merupakan antara salah satu isu yang besar kepada seseorang pelajar. Jadi, guru perlu mengambil satu inisiatif supaya masalah ini dapat dihindarkan atau diselesaikan dengan secepat mungkin. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Azhar di atas penerangan yang diberikan sebentar tadi. Okey, sebelum saya tamatkan sesi temu ramah pada kali ini, ingin saya meminta Cikgu Marlini untuk merumuskan dan menyimpulkan berkenaan isu-isu pelajar KV di Malaysia. Cikgu Marlini merupakan seorang guru kaunseling di KV Kudat
dan beliau mempunyai banyak pengalaman mengenai isu-isu pelajar di KV. Jadi saya minta Cikgu Marlini untuk memberikan sedikit ataupun merumuskan dan menyimpulkan berkenaan isu-isu yang telah pun kita bincangkan pada hari ini. Seperti yang telah diperkatakan oleh beberapa orang guru kaunselor tadi, kita dapat simpulkan bahawa isu kerjaya, isu kewangan, isu keluarga, isu ponteng sekolah dan penyalahgunaan dadah di kalangan pelajar kolej vokasional telah lama wujud dan bukanlah sesuatu yang asing lagi. Namun begitu, setiap pihak yang bertanggungjawab telah memainkan peranan masing-masing dan berbagai inisiatif telah diambil dan dilakukan untuk menangani masalah ini daripada terus berleluasa. Di kesempatan ini, saya juga ingin berkongsi serba sedikit pendapat saya mengenai isu ini, yaitu setiap college vocational mempunyai pelajar yang berbeza dan mempunyai persekitaran yang berbeza. Oleh itu, masalah yang dialami oleh setengah pelajar juga kemungkinan berbeza. Dalam kes ini, guru kaunselor di setiap KV mempunyai peranan yang sangat penting dalam agenda pendidikan negara dan seterusnya membantu melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, intelek, rohani, dan sosial seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan negara. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Marlini kerana sudi berkongsi pendapat dengan kami pada hari ini. Akhir kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan setiap perkongsian yang diberikan pada hari ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih.